A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Boleh duduk lama-lama ke? Kita boleh sambung lagi. Ada banyak lagi kita nak cerita ya. Kenapa ini berlaku? Ustazah ingin memetik kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna. Kata Imam Hasan Al-Banna, punca keruntuhan keluarga, anak-anak tak hormat mak dan ayah, suami isteri tak bahagia duduk dalam rumah. Ada 3 punca kata Imam Syahid Hasan Al-Banna. Yang pertama sekali kata beliau ialah bi'ah. Bi'ah ini ialah persekitaran. Persekitaran yang ada di dalam rumah dan persekitaran yang ada di luar rumah. Kata beliau, persekitaran yang ada di dalam rumah, anak-anak tak seronok duduk dalam rumah kalau suami isteri asyik bergaduh je. Kalau isteri berletih dekat suami, suami tengking dekat isteri, bergaduh tak berhenti-berhenti. Anak-anak seronok tak duduk dalam rumah macam tu. Tapi kalau bi'ah yang ada dalam rumah penuh kasih sayang, suami balik kerja tolong isteri, isteri pun kesian dekat suami, sayang menyayangi antara satu sama lain. Anak-anak tengok, ya Allah, ayah dengan mak bergurau senda, tepuk-tepuk lagi ya. Kadang-kadang mak ayah lari kejar-kejar dalam rumah nak ikut Rasulullah dengan Aisyah. Seronok ke tak seronok? Seronok. Jadi makna kembalikanlah suasana kasih sayang dalam rumah kita. Jangan jadi seperti satu kisah. Seorang suami, dia tak tahan, isteri dia berletih tak berhenti-berhenti, pok-pek sana pimpon-pimpon, macam hal kereta tu. Bising dia dekat rumah. Dia mengadu dekat kawan-kawan dia. Bila dia mengadu dekat kawan-kawan dia kata apa? Senang je. Kalau tak nak isteri kamu berletih dah, cekuk isteri, campak je dalam sungai. Rumah kamu kan dekat sungai. Dalam hati dia fikir, tak gamak pula lah nak buat kat isteri macam tu. Dia teringat belakang rumah dia ada satu perigi. Airnya tak adalah dalam sangat. Dia ajak isteri dia jalan-jalan. Bila dia ajak isteri dia jalan-jalan, sebelum dia nak ajak isteri dia, dia kata, yang pergi siap comel-comel sikit. Jom kita jalan dekat belakang halaman rumah. Lama kita tak berjalan berdua-duaan. Abang ni kenapa dia perempuan teriak ke? Tak adalah, anak-anak pergi sekolah, tinggal kita berdua je. Jom kita jalan-jalan belakang rumah. Isteri pun punya seronok, tak tahu nak cerita nak. Pegang tangan suami, berjalan dekat belakang rumah. Elok sampai dekat perigi tu, tiba-tiba suami dia buat apa? Suami dia tolak isteri dia masuk dalam perigi. Bila dia tolak isteri dia masuk dalam perigi tu, perigi yang lama orang tak guna, air cetek yang ada sikit. Tiba-tiba dia pun rasa seronok. Ya Allah, seronoknya, leganya. Masuk rumah, sepi je, sunyi je, pun tidak macam radio. Dia suruh isteri dia. Rupanya lepas beberapa jam, lebih kurang 3 jam saja, dia pergi dekat dapur, terbayang muka isteri dia. Dia pergi dalam bilik tidur, terbayang dekat isteri dia. Dia pergi dekat ruang tamu, terbayang muka isteri dia. Dia buka TV, nampak muka isteri dia dalam TV. Rupanya ya Allah, tak boleh duduk kalau isteri tak ada. Isteri berletih tu lumrah. Kalau dia tak berletih, apa yang kita susah hati? Kenapalah isteri saya diam tak bercakap? Sebab kita yang pilih isteri kita bercakap. Kalau kita tak nak dia berletih, jangan pilih orang yang boleh bercakap ya. Jadi bila dia duduk kat rumah, rasa tak tenang, jiwa gundah gulana. Dia ambil tali yang panjang, dia pergi balik dekat perigi tu. Yang ni abang mulut tali ni, yang ambillah cepat. Abang tak boleh duduk tanpa awak, rindu rasanya hatiku ya. Jadi dia menghulur tali, tiba-tiba rasa berat. Kenapa dengan isteri saya kok tidak ringan saja, tapi kenapa berat sangat? Dia pun tarik, dia tarik. Tiba-tiba ada orang, badan berbulu, rambut penggembang semacam. Tadi masa saya campak isteri saya, rambut tak adalah macam ni, badan tak adalah naik bulu penuh ni. Macam apa? Bigfoot. Macam Bigfoot je. Dia pun takut, dia tarik juga. Tarik. Rupanya dia tak tahu kata dalam tu ada makhluk asing meremang bulu rumah dia. Makhluk asing ni yang rambut kembang, badan berbulu macam orang hutan ni, makhluk asing ni kata, siapa yang tarik saya keluar daripada perigi tadi? Dia dah takut dah. Saya dah tarik tadi, saya tarik. Kenapa? Saya nak ucapkan banyak terima kasih dekat kamu sebab kamu tarik saya keluar daripada perigi. Kenapa kamu nak terima kasih dekat saya? Saya ni penunggu perigi ni.
keluar. Kerana apa? Kerana boleh ditangani masalah suami isteri dengan apa? Dengan mewujudkan bi'ah persekitaran yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang pertama. Pastikan bi'ah dalam keluarga kita, bi'ah kasih sayang, persekitaran keimanan, rajin solat berjamaah. Di rumah ada tak bapak jadi imam? Ni kita buat soalan ni, satu depan. Ada tak ayah jadi imam? Ayah tak jadi imam ya? Ayah jadi imam, lepas tu kamu ikut ayah dekat belakang, mak pun dekat belakang. Ada ke tak ada? Ada, alhamdulillah ya. Jadi hidupkan solat secara berjamaah, rajin membaca Al-Quran. Inilah di antara resmi-resmi untuk mewujudkan persekitaran yang baik. Kalau dalam rumah persekitaran yang bukan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, persekitaran yang bukan kasih sayang, anak kita akan ikut persekitaran di luar. Dia akan cari kawan-kawan, akhirnya dia pilih kawan yang salah, terlibat dengan masalah bejana sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara ini berlaku kerana apa? Kerana dha'fun nafsi, lemah jiwa, kata Imam Hasan Al-Banna. Mak bapa, anak-anak tak pakai tudung, tak marah anak-anak. Anak-anak tak sembahyang, tak marah anak-anak. Tak ambil hutan, pukul anak-anak. Luqmanul Hakim berkata, merotan anak diperlukan seperti mana pokok perlu kepada air. Tapi kalau daripada 7 tahun kita ikut pesan Nabi, bila anak kamu umur 7 tahun, suruh dia semayang. Bila umur 10 tahun, kamu hutan dia. Tapi di segi logiknya tuan-tuan dan puan, kalau daripada 7 tahun kita suruh anak kita semayang, 10 tahun, maknanya kita dah suruh anak kita semayang 5,475 kali. Takkan kita ingat? Soalnya sekarang, kita suruh ke kita tak suruh. Kemudian isteri yang ada di rumah, ada tak suami pesan kepada isteri nak keluar rumah, kena pakai tudung. Ini dah keluar rumah beli ikan dekat Apek jual sayur tu, pakai baju kelawar. Sebab tu Apek bagi murah. Sebab itu Apek dia boleh tengok itu free show. Mana tak free show-nya? Baju kelawar mana ada tangan. Ini orang pagi baju kelawar, petang baju kelawar, malam baju kelawar. Tu yang kelawar tak keluar malam-malam sebab tak ada baju. Jadi tanggungjawab suami, didik isteri, didik anak-anak ke jalan-jalan syurga, bukan ke jalan-jalan neraka. Lemah jiwa tukar dengan kuatkan jiwa kita. Yang terakhir sekali, yang ketiga, punca keruntuhan keluarga berlaku tak hormat ibu bapa. Ibu bapa tak sayang kepada anak-anak kerana ada faktor yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Banna, maddiyah. Maddiyah ini adalah faktor kebendaan. Sibuk cari duit saja, tak ada masa untuk anak, tak ada masa untuk isteri. Pagi-pagi balik petang, cukup bulan bayar hutang. Rumah tangga macam longkang, suami isteri lentang bukang. Habis semua tu dah melandang, habis jatuh dalam longkang. Seronok saya tengok pakcik kat belakang tu ketawa ya. Jadi orang tanya, anak-anak berapa orang? Anak saya 4 orang Ustaz. Belajar kat universiti mana? Tak ada universiti, tapi T juga dekat ujung. Apa yang T? Anak yang pertama dekat pusat serti, anak yang nombor 2 polis duk cari, anak yang nombor 3 duk bawah titi, anak nombor 4 tak jumpa-jumpa lagi. Astagfirullahalazim. Kerana kebendaan mengajar dunia, kita lupa anak-anak adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu boleh keluar mencari rezeki, tapi ikut cara Rasulullah SAW, bagi dan membahagikan masanya kepada 3 bahagian. Ada masa untuk Allah, ibadat kepada Allah, ada masa untuk kerja, ada masa untuk ahli keluarganya. Justru itu, kalau tiga perkara ini, 3 faktor ini kita tangani bersama-sama, nescaya kita akan membina baiti jannati, rumahku, syurgaku. Seandainya Allah uji dah buat dah 3 ni, tapi anak-anak kita tak dengar cakap, jangan susah hati. Ada doa di dalam Al-Quran yang boleh ayah-ayah dan ibu baca, tiup kat ubun anak-anak. InsyaAllah anak-anak kita akan lembut hatinya, jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah. Nak tak doa-doa tu? Nah, kamu pula nak ya? Sendiri baca, sendiri tiup. Yang pertama sekali, rajin membaca surah Al-Imran ayat 200. Balik buka Al-Quran, saya baca doa ni ya. Surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tiup ke air bagi anak minum, ataupun tiup kat ubun anak-anak, ataupun tiup dekat botol mineral yang besar tu, bawa bagi anak dekat asrama minum. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu
khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diletakkan ke atas sebuah puncak gunung, nescaya gunung itu akan hancur lebur kerana takut kepada Allah. Hari ini orang kata hati keras macam batu, tapi batu gunung ganang boleh hancur, boleh lembut jika diletakkan Al-Quran. Ini kan hati anak-anak kita. Surah Al-Hasyri ayat 21. Tetapi dua-dua doa yang Ustazah berikan pada malam ini bukan sekadar untuk melembutkan hati anak-anak sahaja, boleh juga untuk melembutkan hati siapa? Suami. Orang main je nak lembutkan hati suami. Habislah suami-suami pada malam ini. Boleh baca, isteri boleh lembutkan hati suami. Suami kata Ustazah, isteri saya garang Ustazah, boleh saya baca? Suami pun boleh baca kat isteri, isteri pun boleh baca kat suami. Cuma tiup dekat air boleh, tak boleh tiup kat ubun-ubun, memang tak makan saat. Nak tiup kat mana? Pusat. Pusat pun tak boleh juga. Tiup dekat air bagi minum boleh, ataupun malam-malam bila suami dah tidur, bila isteri dah tidur, nak tiup kat mana? Tiup dekat tengkuk suami. Tapi tunggu kawan tidur dulu lah. Jangan mereka tak tidur lagi dah pergi tiup dah. Suami bangun dan tanya, Mina, kenapa tengkuk abang seram semacam ni, Mina? Awak buat apa ni, Mina? Jadi malam ni dua-dua nak tiup meniup. You know what will happen tonight? Suami kata, Mina, dah pukul 1 pagi, kenapa awak tak tidur-tidur lagi? Abang dah ubah telinga ke? Saya tak mengantuk lagi. Abanglah tidur dulu. Abang pun tak mengantuk, awaklah tidur dulu. Saya pun tak mengantuk, abanglah tidur dulu. Malam ni dua-dua tak nak tidur. Bapak pun nak tidur, mak pun nak tidur. Sebab dua-dua nak tiup meniup. Selamat tiup meniup. Jangan pakai telekung. Sudahlah ya. Dan selain daripada doa ini, ada banyak lagi doa-doa yang lain. Ustazah tak boleh nak bagi semuanya, tapi ada Ustazah muatkan dalam keset Ustazah, CD Ustazah yang bertajuk Petua Berdoa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Warna CD dan keset ini warnanya ialah warna purple. Kalau anak tak nak sembahyang, ibu-ibu ayah-ayah yang susah hati, surah Ibrahim ayat 40, baca kepada anak-anak kita. Rabbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa tentang nak anak sembahyang, doa nak elakkan hutang, doa nak murah rezeki, nak kaya raya, doa nak elakkan zuriat yang jahat, doa nak elakkan jiran yang tidak baik. Ustazah muatkan semuanya dalam buku Ustazah yang berwarna merah. Bagus untuk suami isteri seisi keluarga. Tajuknya ialah Cakar Harimau, tips kebahagiaan rumah tangga. Kalau nak anak-anak kita mudah belajar, cik suara dekat sekolah mudah faham, periksa berjaya, nak ke tak nak? Anak-anak nak ya ibu-ibu dengar nak dapat kat mana ya. Doa-doa untuk menerangkan hati anak-anak. Masa mana yang bagus untuk mereka baca buku, makanan apa yang mereka tak boleh makan. Kalau mereka makan, otak mereka akan lemah, tak boleh berjaya. Semua resipi-resipi ini saya muatkan dalam buku saya yang berwarna hijau yang bertajuk Panduan Menajamkan Minda berserta doa-doa penerang hati, antaranya surah Al-Anbiya ayat 79. Dan sebenarnya ayah-ayah ibu-ibu, kita nak doa kepada anak-anak kita supaya mereka tak menjadi anak yang durhaka. Kerana anak yang durhaka di dunia Allah balas, apatah lagi di hari akhirat. Ianya kena bermula daripada anak-anak berada di dalam kandungan. Ada banyak surah yang kena baca, ada istighfar yang kita mak dan ayah kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah istighfar tersebut? Apakah nama surah-surahnya? Ada Ustazah muatkan dalam buku Ustazah yang berwarna biru, Panduan Ibu Mengandung beserta dengan doa. Kalau nak anak kita jadi baik, ada kisah sedih yang berlaku kepada seorang anak. Dia tengking mak dia, dia lawan mak dia dilanggar oleh lori trailer yang panjang, koma berbulan-bulan lamanya dekat hospital. Mak dia tak nak datang ziarah dia. Apa kesudahan anak ini? Ustazah muatkan kisah sedih yang menyayat hati ini di dalam tajuk Kasih Ibu Membawa ke Syurga, dan juga di dalam keset 11 ciri anak misali. Kalau nak anak kita cerdik, bantu otaknya untuk berfikir, ada juga Ustazah bersama dengan seorang doktor, kita buat satu ubat untuk tajamkan minda anak-anak kita. Semuanya ada di luar sana dalam kaunter kat luar nanti. Cuma satu saja, anak lahir saja, kalau nak bagi anak menjadi anak yang beriman, mesti ayah azan telinga kanan, telinga kiri buat apa?
Iqamat telinga kiri. Oh, kamu pandai anak-anak, kamu tahu lah ya. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Sebab Nabi bersabda, anak-anak yang dilahirkan azan telinga kanan, iqamat telinga kiri akan dijauhkan oleh Allah daripada tiupan angin syaitan yang bernama Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni syaitan kanak-kanak. Dia memang suka kacau anak-anak yang dalam pantang. Tapi kalau azan, kalau iqamat, syaitan tak boleh kacau. Jangan jadi seperti satu kisah seorang suami, isteri dia baru melahirkan anak. Dia rindu dekat anak dia, dekat mak pun dia rindu juga. Dia pergi dekat hospital, dia tengok isteri dia, dia tengok anak dia, dia ambil anak dia, anak pertama baru lahir, dia cium anak dia, dia belai anak dia. Dia tak azan, dia tak iqamat. Rupa-rupanya sebelah katil isteri dia ada seorang perempuan Cina yang belum lagi melahirkan anak. Perempuan Cina ni kata, ayah, lu orang Islam, lu baru saja dapat anak, lu tak azan kau. Oh, Cina kata macam tu. Dia pergi tanya pula perempuan Cina ni, ayah, kalau dapat anak kena azan kau? Pergi tanya tu buat apa? Mulut Cina ni tahu jawab balik. Wah, pergi dengar cilama, orang Islam kalau dapat anak kena azan. Oh, Cina pula datang dengar ceramah dia. Habis tu bapak dia kata apa? Dia tak nak bagi tahu, dia tak tahu. Dia kata lupa lu. Dia lupa. Dia pun ambil anak dia, dia nak azan. Dia letak mulut dia sebab dia nak azan dekat dengan telinga anak dia. Dia pun azan senyap-senyap. Tahu tak anak-anak dia azan macam mana? Dia azan kat telinga anak dia, punya sedap. Perempuan Cina tu pun dengar mendayu-dayu. Dia azan macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan Cina yang sibuk dengar ni, dia kata apa? Ayah, lu baru saja halil layak, mak layak lagi kah? Astaghfirullahalazim. Itu namanya al-jahil bil al-banan. Kita tak nak ada dalam keluarga kita. Dan yang terakhir daripada ustazah, dengarkanlah hadis daripada Nabi SAW. Radallahu fi radal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keredaan Allah terletak pada keredaan ayah dan ibu. Kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan ayah dan ibu. Kalau mak dan ayah kita marah dekat kita, tak redha kita, tak izinkan kita kahwin, kita langgar perintah mak dan ayah, boleh bahagia ke tak boleh bahagia? Tak boleh bahagia. Di dunia nanti Allah tunjuk ini yang berlaku kepada seorang ibu. Ibu ini dia ada seorang saja anak perempuan. Anak perempuannya baru mendirikan rumah tangga. Bila anak perempuannya baru mendirikan rumah tangga, tak lama selepas itu anak dia mengandung. Bila anak dia mengandung, mak ni ya Allah, punya seronok anak dia mengandung. Dia masak macam-macam sebab dia ingat anak dia nak balik. Rupanya selama anak dia mengandung 9 bulan 10 hari itulah dia tak pernah balik tengok mak dia. 9 bulan 10 hari tak balik tengok mak di kampung. Mak rindu ke mak tak rindu? Mak rindu, tak tahu nak cerita. Tiap-tiap hari tunggu anak dia, buka pintu, buka lansir, dengar bunyi kereta, dengar bunyi kenderaan, pergi jenguk dekat luar anak saya yang datang itu. Rupanya anak saya tak datang. Anak jiran sebelah suatu hari dia mendapat berita anaknya sedang sakit, sedang dibawa ke hospital untuk melahirkan anak. Dia pergi dekat hospital, tak dibenarkan masuk. Dia tanya dekat jururawat, kenapa tak boleh masuk? Saya mak dia, saya nak tengok anak saya melahirkan anak. Makcik, diharap makcik bertenang. Anak makcik sekarang ini dia dah sakit 8 jam. 8 jam dia sakit nak melahirkan anak. Anak dia tak nak keluar. Kami tak tahu dosa apa anak perempuan ni. Sebab 8 jam dia menjerit, dia merawat. Tolonglah ibu, sakitnya ibu, saya nak melahirkan anak bu. Tak ada orang yang boleh tolong saya bu, melainkan ibu. Tolonglah ibu, tolonglah saya sakit bu. Jururawat ni beritahu kepada ibu ini, ibu yang tak dibenarkan masuk sebab keadaan cemas ketika itu, yang berada di luar pintu bilik ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun anaknya ibarat kacang lupakan kulit, walaupun anaknya boleh kita katakan sebagai anak yang durhaka, dapat suami, lupa mak dia, lupa ayah dia, ibu ini mengangkat tangan dengan linaran air mata. Ibu ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, seandainya anakku ini ya Allah ada dosa kepadaku ya Allah, aku ampunkan segala dosa anakku ya Allah. Walaupun hatiku hancur, walaupun
Allah, berikanlah anakku dapat melahirkan anaknya. Bagilah anakku selamat, cucuku pun selamat. Doa ibu tuan-tuan dan puan anak-anak, Allah dengar ke Allah tak dengar? Doa ibu direct naik ke langit, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak boleh buat kepada mak kita, kita tak boleh buat kepada ayah kita. Allah kabul doa ibu ini. Berlaku keajaiban. Doktor dan jururawat merasa heran. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat doa ibu ini, anaknya yang 8 jam sakit tak boleh melahirkan anak, dia selamat melahirkan anak. Bila dia selamat melahirkan anak, jururawat bagi tahu kepada anak ini, kamu tahu tak, kamu selamat melahirkan anak sebab ada orang dekat luar pintu bilik ni, ibu kamu ada dekat luar, dialah yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu selamat melahirkan anakmu. Tolonglah nurse, bawa mak saya bertemu dengan saya. Saya nak minta ampun dengan mak saya. Saya takut kalau malaikat cabut nyawa saya akan dicampak, saya akan dibakar di dalam api neraka. Sebelum kamu jumpa mak kamu, ambil dulu anak kamu ni, kan anak kamu baru lahir, cium dulu anak kamu. Saya tak nak cium anak saya, kerana mak saya lah saya selamat melahirkan anak saya. Saya nak jumpa mak saya dulu, saya nak minta ampun dengan mak saya dulu, saya nak berterima kasih kepada mak saya dulu, barulah saya nak peluk anak saya, barulah saya nak cium anak saya. Doktor dan jururawat yang ada di dalam bilik itu semuanya menitiskan air mata. Mereka pegang mak dia, bawa mak dia datang depan anak dia. Sebaik saja anak ini, dia nampak mak dia berada di depan katilnya, dia terus peluk mak dia, dia terus belai mak dia, dia terus cium pipi mak dia. Mak dia rasa seolah-olah mak dia mendapat dunia dan isinya kerana anaknya sanggup memeluk ibu ini. Ketika dia memeluk ibunya, ia berkata, "Ibu, ampunkanlah dosa saya, Bu. Saya ada banyak dosa kepada ibu. Saya lupa, Bu. Kerana ibulah saya dapat hidup di dunia ini. Kerana ibulah saya menjadi insan yang bernama. Kerana ibulah saya dapat melihat bulan dan matahari. Hari ini baru saya tahu, Bu, betapa perihnya kesakitan seorang ibu ketika dia melahirkan anak. Sebelum ini saya tidak tahu bagaimana sakitnya ibu melahirkan saya dulu. Setelah saya menempuh kesakitan 8 jam ini, barulah saya tahu betapa tingginya pengorbanan ibu. Baru saya tahu betapa sakitnya ibu ketika nak melahirkan saya ke dunia ini. Tolonglah ibu, ampunkanlah dosa saya, Bu. Tolonglah ibu, kalau ibu tak ampun dosa saya, Bu, Allah takkan ampun dosa saya. Kalau ibu tak ampun dosa saya, Bu, anak saya akan lawan saya, Bu. Anak saya nanti akan menjadi anak yang durhaka. Mujurlah ibu ini tidak berdendam. Dia peluk anak dia, dia cium anak dia. Ibu ampun dosa kamu, nak. Walaupun kamu dah lupa kepada ibu, tapi ibu ampunkan dosa kamu, nak. Walaupun kamu dah lupa, air susu ibulah yang telah membesarkan kamu. Air susu ibulah yang ibu berikan kepada kamu dengan penuh kasih sayang. Tapi tak apalah, nak. Kamu dah minta ampun dengan ibu, lega hati ibu. Ibu ampunkan dosa kamu. Lepas mak dia ampun dosa dia, kesakitan yang dia rasa 8 jam sakit tu tiba-tiba hilang kerana kasih ibu benar-benar membawa ke syurga. Just itu, kenanglah jasa ibu kita sempena kita menyambut hari ibu. Hari ibu dalam hidup seorang anak bukan hanya setahun sekali, tapi tiap-tiap hari adalah hari ibu. Balik malam ni, minta ampun dengan ibu kita, minta ampun dengan ayah kita. Ayah kita juga banyak pengorbanannya. Ayah kita sayang kepada anak-anak. Cuma ayah ni dia jarang menyebut perkataan sayang di bibir, tapi saya masih ingat pengorbanan abah saya. Tiap-tiap bulan dia hantar duit dekat ustazah. Ustazah belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Ustazah pernah telefon di Malaysia ketika itu jam 3 pagi, tapi ibu ustazah bagi tahu kepada ustazah, abah ustazah tidak ada di rumah. Terdetik dalam hati ustazah, jam 3 pagi, kenapa abah ustazah tak balik lagi? Tiba-tiba ustazah nak pulang bercuti di Mesir. Bila nak pulang bercuti di Mesir, nak hadiahkan kejayaan untuk abah ustazah yang banyak berkorban jiwa dan raganya untuk ustazah. Bila
ibu ustazah bagi tahu kepada ustazah yang abang ustazah sedang terbaring tenat di hospital. Dia tak bagi tahu kepada anak dia. Keesokan pagi-pagi lagi ustazah pergi dekat hospital. Ustazah peluk abang ustazah. Ustazah cium abang ustazah yang ustazah rindu selama ini. Ustazah tanya kenapa tak bagi tahu yang abang sakit. Kalau saya tahu yang abang sakit, saya akan segera pulang untuk mendapatkan abang. Apa kata abah saya? Abah tak boleh bagi tahu yang abah sakit. Biarlah abah menanggung seorang diri. Kalau abah bagi tahu yang abah sakit, tentu anak abah tak boleh belajar. Tentu anak abah tak boleh baca buku. Kalau anak abah tak boleh baca buku, macam mana anak abah nak berjaya? Allah beri peluang kepada saya hanya seminggu saja. Seminggu saya benahi abang saya. Seminggu saya mandikan abang saya. Seminggu saya suapkan makanan ke mulut abang saya. Tiba-tiba suatu pagi selepas solat subuh, abah saya pergi untuk selama-lamanya. Jauh di sudut hati ini rasa terkilat kerana besarnya pengorbanan abah saya. Tak mampu saya balas. Hanya doa, menadah tangan kepada Allah. Apa yang saya dapat hari ini, pengorbanan ayah, pengorbanan ibu. Sebab itulah tiap-tiap kali bila saya berceramah, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya ada orang yang sudi datang mendengar ceramahku ini, ya Allah. Seandainya ada orang yang sudi berubah, ya Allah, ketika mendengar ceramahku ini, ya Allah, berilah pahala ini kepada abahku, ya Allah. Kerana saya berjaya hari ini, kerana pengorbanan ayah dan ibu saya, berilah semua pahala ini kepada abah saya. Semoga dengan ini abah saya akan beristirahat di dalam syurga yang kekal abadi. Seandainya mak dan ayah kita dah pergi untuk selama-lamanya, iringi kepergian mereka dengan doa, dengan zikrullah, dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan selawat, dengan istighfar. Tiap-tiap hari kita doa kepada mak dan ayah. Semoga dengan ini suatu hari nanti kita akan bertemu dengan mak dan ayah kita di dalam syurga yang kita semua akan masuk di dalamnya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi ustazah rasa dah panjang lebar ustazah menyimpulkan forum kita pada malam ini. Apa yang baik adalah daripada Allah, apa yang kurang adalah daripada kelemahan yang perlu kami perbaiki. Akhir kata, pergi ke pasar malam, beli akam balik. Hari dah lewat malam, kami nak balik. Makan kapal atas titik, masa dah sampai, saya nak berhenti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jam pun dah pukul 1:07 dinding tu. Kita boleh berhentilah. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Ustaz Wan Akasan dan juga Ustazah Nur Baqiyah yang telah banyak memberikan kata-kata hikmah yang boleh ibu bapa pada malam ini buat bekalan. Semoga mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pengurusi forum pada malam ini, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hamdim dan juga Yang Berhormat Senator Fadana yang sudi hadir bersama-sama dalam hari ini. Mudah-mudahan Idul Ketunggal ini dapat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita diuji, tapi kita sabar, kita dapat teruskan sampai ke akhirnya. Kalau ada salah dan silap, saya minta ampun maaf. Semoga yang baik daripada Allah, yang mana buruk untuk kelemahan saya sendiri. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku.
Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi Allah, wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untuk-Mu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untuk-Mu. Tuhanku yang Maha Esa, hamba-Mu ini selalu melupaimu. Ku harapkan keredaan-Mu agar menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Diciptakan manusia sebaik-baiknya supaya menjadi insan berguna, agar beriman dan bertakwa, bekalan untuk bertemu